Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bagaimana nak naikkan nilai diri anda sebagai usahawan. Okey, saya Muhammad Alimuddin, founder kepada Alpha View, yang daripada September 2016 dah buat training konsultansi dalam bidang jadi consultant business. Okey, dan buat training untuk usahawan, belajar tentang digital marketing. Dan juga kita banyak membantu founder-founder, business owner, dan lebih fokus kepada leadership juga, kepada pemimpin. Dan apa yang saya boleh kongsikan kepada anda berdasarkan pengalaman dan ilmu kepakaran yang saya ada ini, saya harap ini dapat membantu anda lebih maju dalam perniagaan dan personal development anda. So tajuk kita hari ini lebih kepada personal development hari ini. So kita nak cakap tentang bagaimana anda nak naikkan nilai diri anda dalam anda sebagai usahawan dalam bisnes anda. Okay, maybe ada yang di antara anda juga yang kita panggil sebagai agent ataupun anda sebagai founder. Okay, so nilai diri anda, macam mana anda nak naikkan nilai diri anda? Pertama sekali anda kena, kalau anda sebagai orang yang beragama Islam, anda agama lain ke, pertama sekali saya bagi tahu kepada anda, tolong jaga tiang agama. Okey, pertama sekali tolong jaga tiang agama. Pertama sekali tolong jaga tiang agama. Apa itu tiang agama? Solat. Jadi kalau agama itu tiada tiangnya, bagaimana agama itu akan runtuh. Agama itu akan runtuh. Okay, agama itu akan runtuh. So dekat sini, pertama sekali jaga solat. Okay, jaga solat. Kerana cepat ataupun lambat ia akan tiba pada masanya anda sebagai usahawan, sebagai peniaga, sebagai businessman, anda akan capai kejayaan. Okay, kalau kita tahu solat, bila kita kalau seruan azan itu sendiri, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Marilah menunaikan solat dan kemudian barulah menuju kepada kejayaan. So tiang agama itu bila kita jaga, jadi kita tunaikan solat tiap waktu, 5 waktu. Apa yang kita boleh belajar daripada solat 5 waktu? Tapi itu bukan bermaksud ianya adalah penjelasan kepada ibadah solat itu sendiri. Tapi kalau you sebagai usahawan, you nampak 5 waktu you solat. Okay, 5 waktu you solat. And then you kena, maksudnya you kena konsisten. Setiap hari, setiap waktu you kena juga selesaikan 5 waktu solat tersebut. Cepat ataupun lambat, you kena selesaikan. Contoh you berhutang, you kena juga selesaikan solat tersebut. You hutang, you tertinggal ke apa, you kena juga selesaikan. Itu namanya solat 5 waktu. Okay, so kalau anda sebagai usahawan, bagaimana anda nak tingkatkan nilai diri anda ni? Apa kaitan dia, Coach Alim? Okay, kaitan dia ialah, kalau you jaga, you akan konsisten. You akan konsisten naikkan nilai diri anda. Pertama sekali, kalau you cakap, saya ada masalah berat badan, saya ada masalah tidur, saya ada masalah malas. Okay, pertama sekali you jaga solat tak? Itu penting sekali. Pertama sekali you jaga solat tak? Kalau you tak jaga solat, susah untuk anda buat benda lain konsisten. Sebab perubahan, personal development, perubahan diri anda, perubahan bisnes anda, dia memerlukan konsistensi. Contoh you cakap, saya tak ada duit yang banyak untuk buat benda ni. Even orang yang duit banyak pun, kalau salah cara, kalau tak konsisten, dia tak akan dapat, dia tak akan berjaya, dia tak akan bertahan, dia tak akan ada sustainability dalam bisnes dia. You cakap lah you ada 100,000 ke, 200,000 ke, 400,000 ke, you punya bisnes lama-kelamaan akan jatuh sebab tak ada sustainability. You tak ada ketahanan dalam bisnes anda, dan you tak ada konsistensi dalam bisnes anda. So apa yang pentingnya untuk anda? Jaga solat. Bila you jaga solat, segala benda yang you lakukan, ini jahat ataupun baik, kalau ianya benda nakal, benda yang buruk ke apa, you akan pertimbangkan. You akan berfikir balik, benda ni salah, aku kena bertaubat. So you kena bertaubat.
Nak bertaubat, okey, aku tak solat, aku tak mandi wajib lagi. Mandi wajib kenapa? Mandi wajib, maybe you kotor ke, you dalam keadaan kotor ke, so you kena mandi wajib. You merasa nak membersihkan diri. Sebab apabila kita dah selesai ambil wudu, selepas kita nak ambil wudu nak solat ni, kita minta untuk bertaubat, kemudian untuk kebersihan. Semoga taubat kita diterima dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala sentiasa, setiap masa. Kemudian kita sentiasa jaga kesucian untuk solat, untuk beribadah, jaga kebersihan. Kerana apa? Kebersihan itu separuh daripada iman. Okey? Separuh daripada iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kebersihan separuh daripada iman ke kebersihan itu sebahagian daripada iman? Maafkan saya kalau saya salah, tolong betulkan. Sebab saya bukan ustaz. Okey? Saya bukan ustaz. Jangan anggap saya ustaz pula. Saya bukan ustaz. Saya baru nak start. Okey, so kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kerana you nak bersolat, you nak solat, you nak tunaikan haji, semua tu memerlukan kebersihan. Contoh you berniaga, ada ke customer yang nak beli? Even orang bukan Islam pun dia nak bersih. Betul? So dalam Islam menganjurkan anda untuk jaga kebersihan, kerana itu adalah sebahagian daripada iman. Okey. So, solat itu penting tak? Penting. So untuk perubahan dalam diri anda memerlukan, kalau you nak berubah, okay, nak naikkan nilai diri anda, pertama sekali you kena konsisten. Nak konsisten, you kena jaga solat. Macam mana? Jaga solat lah tiap waktu. Bila masuk waktu solat, masuk waktu solat, masuk je waktu solat, solat asar je solat. Senang cerita, kalau you cakap you kena buat konten, okay, setiap hari you kena buat konten. Setiap kali kalau lepas solat subuh je, selesai je solat subuh, dah solat kat masjid ke ataupun solat sendiri kat rumah ke, selesai je solat tu, you terus buat live. Contoh kena buat live. Kalau kena buat konten, terus kena buat konten. Okay. So kalau lepas solat zuhur, dah habis je solat zuhur, terus buat live. Tak kira lah you buat behind the scene, BTS kan, behind the scene ke, asalkan you buat live. Kerana orang juga nak tahu apa yang behind the scene bisnes anda lakukan, apa behind the scene yang anda lakukan. Dan by the way, as you can see, saya sekarang on the way sebenarnya nak pergi niaga. Saya tengah bawa barang-barang niaga. Sabtu Ahad memang saya berniaga. Jumaat saja saya cuti. Jumaat saya cuti. Memang Jumaat saya cuti. Tapi tak bermaksud saya buat konten kena berhenti. Tapi yang tu hari Jumaat tu memang saya tak sempat buat live. So saya kena ganti. Okay. So apa yang saya lakukan sekarang ni, memang saya buat live lah. Saya kena setiap hari buat live, then upload dekat YouTube. Setiap hari buat live and then upload dekat YouTube balik. So begitu. Contoh kalau bagi anda sendiri, setiap waktu boleh ke nak buat 5 kali buat live? Boleh. Kalau you betul-betul jaga solat pada waktunya, and then terus lepas solat tu je terus buat live. You tengah layan anak ke apa ke, buat je live tu. Okay. So you kena buat live. Nak tak nak, you kena buat live. Contoh you cakap kalau you perempuan ke kan, tak selesa lah setiap kali nak kena pakai tudung ke apa semua, you kena buat. Terpaksa you kena buat. Kena pakai baju ke apa semua, kena buat. Kalau you business, you betul nak berusaha, you nak berjaya, you kena buat. Sebab dia macam ni lah, kalau you nak mencari perniagaan yang takkan rugi, you kena jaga solat anda, you kena jaga ibadah anda, you kena jaga zakat anda, you kena jaga iman anda. Okay, you kena jaga. Benda tu kena jaga. Jadi zakat anda, tunaikan solat dan tunaikan zakat. Tunaikan solat, tunaikan zakat. Wa aqimus solat wa atuz zakat. Betul? So tunaikan solat, jaga 5 waktu, kemudian tunaikan zakat. Sebahagian daripada anda punya pendapatan jualan anda ataupun keuntungan bisnes anda kena tunaikan zakat. Zakat 25% kena tunaikan zakat. Contoh you target, saya nak 1 juta ringgit sales. Target anda 1 juta ringgit sales. Bayangkan kalau anda target zakat. Kalau anda target zakat, anda target zakat 1 juta ringgit. Sebab zakat ni 25% je. Tapi kalau you target 25%, 25% untuk zakat, iaitu 1 juta ringgit zakat, you target macam tu. Khas untuk, ialah untuk asnaf lah kan. Bayangkan berapa jualan anda. Jualan anda adalah 40 juta ringgit. 40
40 juta ringgit you punya target sales anda sepatutnya. Bayangkan anda bayar zakat, oh tahun ni saya baru bayar zakat berapa ringgit je, 100 ringgit, contoh. Tapi bayangkan you nak target 1 juta ringgit zakat. Aku nak tahun ni bayar 1 juta ringgit zakat. Aku nak bantu seramai mungkin asnaf. Zakat lain, betul, wajib. Dia boleh exemption, boleh ditolak untuk tax kan. Malaysia ni bagus. Kita duduk kat Malaysia ni bagus. Kerana apa? Kita dapat pengecualian cukai 100% untuk bayaran zakat. Cuba bayar je lah zakat 100% tu. Contoh you kena bayar zakat berapa banyak tu, bayar je zakat berapa banyak you nak bayar. Berapa yang tax yang you kena ke apa ke, bayar je zakat, tunaikan je untuk zakat. 100% diterima kalau you bayar untuk zakat. Itu bagusnya dekat negara Malaysia ni, kalau anda sebagai orang Islam. Okay, so penting tak wakil musallah waktu zakat, you tunaikan solat and then you tunaikan zakat. Zakat kalau you tak pernah bayar, macam mana you nak target sales? Macam mana you nak target, you nak bantu orang? Betul tak? So bila cuba tunaikan zakat itu benda lain, sedekah pula benda lain. Sedekah ni terpulang pada anda lah nak bagi berapa. Bagi kepada orang, kepada mak bapak, kepada isteri, kepada anak. Zakat, nafkah, tanggungjawab, itu benda yang berbeza lah. Tanggungjawab, nafkah, hak orang lain dan hutang, itu benda yang berbeza. Okay, itu benda yang berbeza. So you kena fikirkan betul-betul. Okay, sebab zakat ni dia sebenarnya yang terakhir sekali lah kalau ikutkan prioriti daripada akhirat kepada duniawi. So you kena buat apa? Sebenarnya pertama sekali tunaikan tanggungjawab anda. Tanggungjawab anda. Kemudian nafkah anda. Kemudian tunaikan hak orang lain. Kemudian hutang-hutang. Dan kemudian yang kelima adalah zakat. Okay, zakat. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Okay. So berapa banyak sebenarnya you nak bagi, you nak tunaikan tanggungjawab anda? Banyak tau sebenarnya. So perlu tak anda jadi kaya? Memang perlu anda jadi kaya. You nak tunaikan tanggungjawab. Aku ada tanggungjawab ni, nak bantu mak bapak aku. Tanggungjawab aku sebagai anak, tanggungjawab aku sebagai suami, tanggungjawab aku sebagai isteri, tanggungjawab aku sebagai mak bapak, tanggungjawab aku sebagai adik-beradik, tanggungjawab aku sebagai rakyat, tanggungjawab aku sebagai usahawan, tanggungjawab aku sebagai bos, tanggungjawab aku sebagai pekerja. Tanggungjawab you kena buat. Tanggungjawab, let's say you bekerja sebagai sales dalam tim anda, you sebagai agent, tanggungjawab anda buat apa? HQ bagi anda target RM10,000, so you target lah RM10,000. Itu tanggungjawab anda. Tunaikan dengan amanah. So you kena beramanah. So kalau you sebagai agent, you kena amanah dengan tanggungjawab yang diberi. Tanggungjawab anda disebutkan, dituliskan situ. Anda sebagai agent kena capai target ni. Itu tanggungjawab anda. Okay, and then itu tanggungjawab. Kalau nafkah pula macam mana? Nafkah ni benda yang berbeza. Nafkah ni contoh kalau anda seorang suami, anda seorang anak, walaupun anda perempuan pun anda seorang anak. Okay, so nafkah yang perlu ditunaikan untuk contoh kalau sebagai seorang lelaki, nafkah kepada isteri, apa zahir dan batin kena tunaikan. Wajib tunaikan. Nafkah wajib kena tunaikan. So nak penuhi nafkah ni you kena kaya. Wajib anda kena kaya. Okay, wajib anda kena kaya, kena banyak duit, kena ada sales. So dia berbalik kepada sales juga. Okay, dia berbalik kepada bisnes juga. Perlu tak anda konsisten? Perlu untuk anda konsisten. Memang sangat perlu. Anda perlu buka kedai setiap hari. Anda kena berniaga setiap hari. So perlu tak anda untuk naikkan nilai diri anda? Sangat perlu. Sangat wajib. Ada tak masa untuk give up? Ada tak masa untuk malas? Tak ada dah. Tak ada ruang sebenarnya untuk malas. Tak ada ruang sebenarnya untuk malas tu. Sebab you banyak tanggungjawab, you banyak nafkah perlu ditunaikan, dan hak orang lain. Hak orang lain pula bagaimana? Contoh hak kenderaan yang anda pakai, rumah yang anda duduk, kemudian anda pakai dia punya barang dia. Anda bekerja dengan dia, and then you pakai dia punya hak. You kena tunaikan hak tersebut.
Contoh hak anda kepada orang lain apa? Hak tanggungjawab anda kepada orang lain bagaimana? You kena tunaikan hak tersebut, hak orang lain tu. Okey. Contoh anda sebagai pekerja, anda sebagai tim, hak anda, hak orang lain kepada anda. Aku ada hak, dia pernah dengar tak dia cakap? Aku ada hak kepada engkau untuk cakap benda ni sebab aku kawan kau. Dia cakap macam tu. Aku ada hak untuk cakap benda ni sebab engkau bekerja sama-sama dengan aku. Aku ada hak untuk cakap sebab aku adalah bos kau. Kalau dia cakap itu bos, aku ada hak untuk cakap benda ni sebab aku ayanda kau. Contoh. Aku ada hak untuk cakap pasal benda ni sebab aku adalah kau punya guru. Aku ada hak untuk cakap pasal benda ni sebab aku kawan sahabat rapat kau. Aku ada hak untuk cakap pasal benda ni sebab, faham tak? Hak. Itulah hak orang lain. You tak boleh nafikan hak orang lain. Contoh anda ada hak sebagai tim. Apa hak anda sebagai tim? Hak anda untuk bersuara, untuk pastikan perniagaan itu berjalan lancar. Kalau anda sebagai ejen, apa hak anda? Hak anda adalah untuk menjaga nama baik juga. Tugas anda juga untuk bersuara, untuk menjaga. Itu hak anda. Kemudian hutang. Hutang ni wajib kena selesaikan. Tak kira macam mana, wajib kena selesaikan. Melainkan di dunia dah halalkan oleh orang tersebut kepada orang yang anda pinjam tu. Tak kira lah anda pinjam ke, digunakan ke, anda dibagi pinjam ke, tapi pinjam tetap pinjam, hutang tetap hutang. Kena selesaikan. Hutang semua kena settle. Okay? Hutang kena settle. So kalau anda meletakkan harta, jiwa dan raga, ketaatan dan kesetiaan anda, itu adalah hutang nama dia. Okay? So hutang kena bayar. Tetap kena bayar. So bayangkan kalau anda tak bayar hutang, kena tuntut. Kat akhirat nanti jawab. Macam tu. Okay? Bukan main-main benda ni. Bukan main-main. Okay? Benda ni bukan main-main. Alright? So itulah kalau cakap tentang and then bagaimana anda nak naikkan nilai diri anda, begitulah. Itu sebab akan datangnya respect. Akan datangnya respect. Orang akan hormat anda. Sebab apa? Anda jalankan tanggungjawab, anda jalankan nafkah. Bila dijalankan tu, orang yang di sekitar anda tu akan nampak. So dia orang akan respect anda. You jalankan nafkah, you jalankan hak orang lain, you jalankan hutang-hutang yang perlu ditunaikan, you jalankan sedekah, you jalankan zakat, semua tu you jalankan, you tunaikan, you selesaikan. Semua tu akan menyebabkan orang lain akan respect dengan anda. Okay? Orang lain akan respect dengan anda. Kat situlah nilai diri anda akan naik. Orang akan tahu anda punya attitude bagaimana. Orang akan nampak yang anda ni sangat-sangat perlu untuk dihormati. Memang perlu untuk dihormati. Memang anda, orang lain pun akan respect dengan anda. Okay? So penting tak? Penting. So apa yang penting sekarang? Utama sekali tiang agama. So jaga solat. Tak kira macam mana pun dia bersangkut paut, solat itu penting. You jaga solat, yang lain akan selari dengan hidup anda, insyaAllah. So itu saja daripada saya, Muhammad Ali Munin, founder kepada Alfabio. Sedikit perkongsian dan sedikit nasihat daripada saya yang banyak menasihati usahawan-usahawan sejak daripada September 2016 sehingga kini. So semoga bermanfaat dan saya harap anda dapat sesuatu daripada apa yang saya kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.